Sekitar 900,000 rakyat Malaysia dianggarkan menderita OCD. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari dan salam hari Jumaat kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 23 April 2021 bersamaan dengan 11 Ramadan 1442 Hijriah hari ini, bertemankan saya Uyaina dan juga Fahrin Ahmad. Baiklah, hari ini hari Jumaat yang penuh berkat, penuh rahmat di bulan Ramadan ini. Jadi kita harapkan anda semua terus memanjatkan doa yang terbaik dan yang sebaiknya untuk kita semua. Betul. Baik. Dan bila bercakap mengenai terbaik, sebaiknya sentiasa kita juga sentiasa mendoakan kesihatan kita semua. Bukan saja kita tetapi juga rakyat Malaysia. Betul tu. Kalau Fahrin semalam berbuka makan apa Fahrin? Saya berbuka biasanya yang ringkas-ringkas saja, kurma dan sebagainya. Lepas tu lepas tarawih barulah makan berat sikit. Wow, kalau saya lepas maghrib. Lepas maghrib baru makan yang makan nasi. Makan besar lah. Makan besar lah. Tapi apa-apa pun kami doakan, orang kata kita dah masuk ke fasa kedua dalam bulan Ramadan ni. Dah 11 hari bulan di bulan yang mulia ini. Kami harapkan anda semua dapat terus beribadah dan semoga ibadah kita dapat diterima oleh Allah yang Maha Esa. Bila bercakap pasal berbuka dan sebagainya, pastinya kita akan sentiasa terkenang situasi di bazar Ramadan dan sebagainya, dan kita terus membicarakan tentang SOP dan banyak perkara lagi yang orang perdebatkan, pertikaian dan sebagainya. Tetapi apa yang lebih penting adalah untuk kita memberi perhatian kepada statistik terkini COVID-19 di negara kita yang perlu bukan saja tentang bazar Ramadan tetapi tentang kehidupan seharian kita yang harus kita sentiasa berjaga-jaga, Yana. Betul. Jom kita tengok keadaan ataupun kes statistik COVID-19 di negara kita sehingga hari semalam 22 hari bulan 4 2021, di mana kes baharu telah pun direkodkan sebanyak 2,875 kes dengan 7 kes kematian baharu. Dan saya kirakan Farin, ini adalah satu angka yang sangat-sangat tinggi dan kita semua harus ada rasa gusar sedikit ataupun banyak sebenarnya dengan keadaan yang sedang berlaku sekarang ni. Dan saya juga berkesempatan Tafarin untuk pergi ke Bazar Ramadan. Sekali saya pergi untuk melihat keadaan bagaimana Bazar Ramadan kita semua. Alhamdulillah SOP memang telah pun ditetapkan. Tetapi kepada kita semua juga yang pergi ni, kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Kalau kita dekat sangat dengan orang, eloklah kita jarakkan diri kita. Okey, tapi saya juga faham ramai yang mengatakan bahawa semakin meningkat dan sebagainya. Tapi peningkatan ini juga sebenarnya kalau kita lihat secara globalnya selari dengan peningkatan negara-negara lain juga. Tapi bila kita berbicara mengenai vaksin dan juga pertahanan diri, sebenarnya diri kita adalah pertahanan diri yang terbaik daripada virus COVID-19 ini. Dan semoga vaksin juga dapat diterima oleh seluruh rakyat Malaysia secepat mungkin hendaknya. Okey, baik. Kita nak ke VT TikTok yang ada perkaitannya dengan topik kita pada hari ini yang sedikit sebanyak mengingatkan saya kepada Yana. Jadi Yana nak cakap, kita tengok dulu. Kita tengok dulu.
nak korang semua dapat membezakan OCD dan juga perfectionist. OCD adalah satu cabang penyakit yang menunjukkan kebimbangan, keresahan ataupun kegelisahan yang amat teruk, atau dalam bahasa Melayunya adalah penyakit was-was. Penyakit OCD ini akan menjadi masalah apabila ia mula mengganggu kehidupan seharian kita. Sebagai contohnya, kita membasuh tangan sampai kita punya struktur kulit kita tu berubah, mengelupas dan juga kering. Itu kita panggil sebagai OCD. Jadi untuk mendiagnos kita OCD, kita perlu melalui beberapa fasa rawatan sehingga kita boleh desahkan betul-betul menghadapi OCD. Jadi Yana, yang betul ke Yana macam tu? Tak adalah Yana sampai tahap kategori tu. mana? Tidak, kalau macam Yana, kadang-kadang bila kita dah kunci kereta, lepas tu kita dah jalan, dah kunci ke belum kereta tadi? Kita pergi balik kat kereta, double check, okey. Tapi tak adalah sampai 3-4 kali. Dan kalau macam iron, kita iron, dah habis iron tu, dah pakai tudung semua, iron dah off ke belum lepas tu pergi balik, tengok okey dah off. Jadi tak tahu itu akan jatuh kepada OCD ataupun perfectionist. Tapi itulah yang kita akan bincangkan pada ini, sesuatu yang cukup menarik di mana orang selalu mungkin sukar membezakan antara OCD dan juga perfectionist. Tapi hari ini bersama dengan tetamu-tetamu kita juga akan merungkai tentang persoalan itu. Tetapi pada masa yang sama, topik kita adalah pasangan perfectionist. Pasal pasangan ni sebenarnya yang selalu akan orang kata berdebat, menimbulkan satu konflik apabila tidak perfect sesuatu keadaan tu. Dan kalau kita lihat Fahrin Ahmad, pastinya daripada head to toe memang seorang yang perfectionist. Itu dari segi penjagaan, luaran, pemakaian dan sebagainya. Tetapi hari ini kita nak tengok perfectionist ni dari konteks yang lebih mendalam lagi. Mungkin dari apa yang dimakannya, dari segi kerjanya, tabiatnya dan pelbagai lagi. Jadi kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, kalau ada sebarang perkongsian yang nak diceritakan bersama dengan kami di Wanita Hari Ini, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Dan sebentar saja lagi tetamu-tetamu kita akan terus memeriahkan studio Wanita Hari Ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Alah, siapa yang pandai-pandai ubah barang meja aku ni? Ini yang aku tak suka ni. Aku dah letak semua ikut kesesuaian aku, pandai-pandai ubah. Buat apa? Habis aku nak kena susun balik dah. Kau jangan usik lah abang barang aku dah letak. Pandai-pandai masuk bilik aku, lepas tu tukar semua ke sana kemari. Oh, dia kemas balik. Apa aku buat tak betul ke? Kak, tak payah masuk habis aku kena buat balik dah. Sini pun tak payah. Saya pasti situasi seperti itu banyak berlaku dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita pun macam tu, mungkin pasangan kita pun kadang macam tu juga. Betul. Dan hari ini seperti yang telah kami wawarkan tadi, kita nak bercakap tentang pasangan perfectionist. Mungkin bukan pasangan kita tu yang perfectionist tu. Kita sebenarnya yang perfectionist tanpa kita sendiri sedari. Betul. Dan kita tak tahu. Okey, baik. Jadi seperti mana yang dijanjikan, tetamu-tetamu kita pada hari ini akan memeriahkan topik dan studio kita dan juga bersama dengan anda. Kita bersama dengan sahabat saya Azad Jasmine di sebelah saya, seorang suami yang perfectionist. Adakah? Tak tajam dia punya. Minta maaf. Ada tulang. Minta maaf. Okey. Tak boleh pegang. Abang Azad, Kak Ira kat mana? Kak Ira. Okey, ini baru permulaan ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita bersama dengan tetamu kita di sebelahnya, Ida Muin. Apa khabar Ida? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Wanita Hari Ini. Sama-sama. Kak Ira ni power tau. Nyanyi sedap, berlakon best, buat lawak. Tak sabar dengar perkongsian Kak Ida. Aduh. Okey, dan di dalam talian sekarang ni sudah pun terhubung kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari yang berada jauh di Muar, Johor. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sihat, alhamdulillah. Yaina, Fahrin, Azad dan Ida semua sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Azam perfectionist, ya ke? Dia sentiasa kena menjaga kita punya kesempurnaan. Yang itu yang kita nak dengar terdapat daripada Ustaz Azam sebentar saja lagi. Okey, izinkan saya mulakan dengan soalan kepada Azad dululah.
Wah, tak apa. Oh, tadi dia punya belagak tu kan. Okey Azad, pasangan perfectionist dan kemudian kita dah tengok sedutan drama tadi. Awal tadi kita dah lihat di TikTok tentang OCD dan sebagainya. Okey, apa pendapat Azad sendiri tentang perfectionist dan menjadi pasangan yang perfectionist ni? Okay, first of all, benda tu tak pernah berlaku di antara saya dengan pasangan saya lah. That's why, tapi dia berlaku pada kawan-kawan yang duduk ada kiri kanan kita. Okay, bagi saya pula, bila saya tengok, dia ada perbezaan sebenarnya tau. Because bila saya bergaul, especially when I stay in Penang, kita ada ramai kawan-kawan yang different bangsa, different ni tau, kalau kat Penang tu. So, you can actually see benda-benda lah tu. Undercover வந்து இல்லையோ. Okay, so, perfectionist tu yang jenis macam tadi saya buat lah. Kalau saya iron macam ni, dia kena perfect sampai sini kena macam ni. Tapi yang apa tadi? Apa OTD. Ingat CMB Tu bag. OTD lain. Okey, OCD ni pula yang saya tengok kawan saya ni pula dia kurang fokus. Maksudnya dia was-was. Okey. Dia was-was. Contoh kan, saya letak kat sini. Sekali saya sembang, saya akan terperhati. Syuk betul ke kat sana? Oh. Okey, lepas tu kan Aida main kaki mana kaki? Tak nampak kaki. Sempat lagi. So benda-benda macam lah. okey. But then dalam saya dengan Ira pula tak ada. Sebab apa? We compromise each other. So tak ada lah benda-benda perfectionist ke ataupun apa tu OCD ke whatsoever dalam kami punya relationship tu lah. Tetapi mungkin dekat wife saya ada sikit lah. Tapi benda tu saya rasa ada dekat semua wife kot. saya ada. Itu particularly dekat bahagian mana tu? Bahagian-bahagian especially kebersihan lah. Macam hygiene lah, macam toilet saya tu. Tapi tak ada lah macam sabun saya tak sini, esok letak sini dia ubah balik, tak ada. Benda tak berlaku. Itu aku. Cumanya cleanliness, okay, make sure clean lah. Itu saja. Tapi tak ada macam satu tahap nak kena, you know, you have to be there on point sini. No, jangan ubah. You ubah. Macam dalam petikan drama tu tadi kan. tak ada, Ubah tak ada. sikit dah tak suka dah. Dah kalah Okey, keribut. tadi waktu Azad tengah bercerita, Ida memang cakap, itu aku tu. Adakah Ida Muin seorang yang perfectionist? Saya tak tahulah saya perfectionist ke apa. Tapi saya suami isteri macam tu. Dia sampai satu tahap saya jadi, otak saya penat. Penat sebab memikirkan benda tu mesti balik ke tempat asal. Dan mesti, macam contohlah, macam family saya dia macam mak susah nak pergi nak masak kat rumah saya sebab dia tahu saya akan perhatikan apa yang dia pegang, apa yang dia angkat dan saya akan sambil dia masak saya akan kemas. Saya akan make sure selepas masak tu ibarat you tak masak, tak pegang apa pun kat dapur dan baru boleh makan. Jadi macam family datang pun bila duduk macam contoh kita punya cushion. Bila diorang letak ni saya akan diorang dah adik-adik dah biasalah. Bila diorang angkat saya akan angkat, saya letak balik. Okey Kak Ida, saya letak betul. Dia jadi dia mata kita jadi macam kalau saya tak buat, saya akan macam hati tu macam nak menangis tau. Macam tak puas hati. Lepas tu kalau dulu mula-mula sangat teruk kot. Saya macam contoh kalau baju putih-putih je. Hitam-hitam je. Kalau macam you beli hanger tu pun kena susun putih-putih, hitam-hitam. Okey. Jadi benda tu sangat memenatkan otak. Lepas tu saya akan sedar bila dah keluar, saya kata macam okey contoh kita iron baju kan. Kita dah tutup ni. Tapi hati kita dia bermain, dia kata belum tutup tu. Kau balik dulu tengok balik. Macam tu. Itu mental Ida. Tapi tak tahulah. Saya macam tu. Sebab sampai satu tahap saya pernah kat tempat syuting. Okey. Baju orang lain orang lain yang bersepah saya tukang lipat. Agak lepas ni kita set sekali lah. Saya ada sikap macam tu. Jadi mula saya takut tau. Saya kata aku ni gila ke? Macam tu tau. Lepas tu saya dapat suami saya pun orang yang macam tu. Oh, eloklah berdua. Dia ibarat kalau sebelum you tidur, katil you kena kemas tau. Ibarat macam kata you nak lipat baju atas katil. I tak boleh letak bawah-bawah ni, tak boleh. I rasa kotor. Jadi katil tu dah tegang semua kan. Kita duduk kat ujung katil macam ni je. Lepas tu lipat. Allahuakbar. Teruk. Saya teruk. Boleh kerja dekat hotel tak housekeeping? Saya teruk. Tapi itulah.
Okey dah. Okey, kalau kita lihat sebenarnya ini ada dua karakter yang berbeza sebagai tetamu kita di sini. Dan pada masa yang sama juga kita nak kata setiap satu karakter tu ada pro dan kontranya, pastinya adalah. Okey, tapi kita nak dengar juga pendapat Ustaz Azam yang dah mendengar kisah kedua-dua ini dan juga pastinya berlaku dalam masyarakat kita ni. Apa ulasan daripada Ustaz tentang keadaan ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terima kasih ya Fahrin, ya Ina. Menarik sebenarnya perkongsian Azad dan juga Ida Muin tu sebenarnya sangat menarik. Sebenarnya memang betul wujud orang macam ini. Sebab apa? Berkaitan tentang perfectionist ni, sebenarnya dia betul lah seperti Azad kata tadi, dia berbeza perfectionist dengan OCD. OCD ni obsessive compulsive disorder. Maknanya dia ada sifat was-was, dia macam terakak-akak, dan ini sebenarnya boleh jadi adalah gangguan kita itu sebab kena amalkan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dia akhir supaya apa? Menyebabkan kita tidak diganggu. Ini panjang ceritanya. Tetapi bila mana bercerita tentang perfectionist ni, sebenarnya saya rujuk kepada kaunselor berdaftar daripada pejabat Situ Kerajaan Negeri Johor, PR Puan Fiza. Saya jumpa beliau, sahabat saya. Saya tanya dia, apa maksud sebenarnya perfectionist ni? Beliau kata apa? Ini pakar kata ya. Setiap yang dilakukan harus sempurna dan menepati kehendaknya. Betul. Maknanya kehendak peribadi dia, bukan orang lain. Maknanya dia bukan kerana SOP, bukan kerana apa yang standard yang telah ada, tetapi kerana kehendak dia. Dan beliau juga rujuk, beliau pakar beliau seorang kaunselor berdaftar. Beliau kata apa? Biasanya ini adalah kerana didikan ataupun dari pekerja kecil ataupun setiap benda yang mesti teratur dan lihat sempurna. Maknanya tuan-tuan puan-puan, kebanyakannya mereka ini orang-orang yang perfectionist ni dia akan dipandang kerana mungkin didikan keluarga dia daripada rumah memang sentiasa kemas, kemudian katilnya cantik. Memang ada orang begini macam Kak Ida Muin tadi, betul. Memang ada orang juga saya pernah jumpa, memang setiap katil dia ujung dia penjuru dia pin. Dia pin. Dada tu dia pin ujung-ujung supaya apa? Jangan langsung kedut. Kalau lelaki dia duduk, dia boleh gaduh tuan-tuan. Dia boleh gaduh. Tapi yang hebatnya Kak Ida dia rezekinya Allah bagi dia dua-dua begitu. Jadi memang paling kurang dia sering, paling kurang dia tidur kat bawah. Sebab dia nak tengok tegak aja kan. Tapi maknanya tuan-tuan, sebenarnya bagaimana kita nak kenal tanda-tanda pasangan perfectionist ni? Saya nak kongsikan ada 3 STM. Boleh ya? Silakan. STM. S yang pertama, bagaimana kita nak kenal tanda-tanda orang atau pasangan kita yang perfectionist. Yang pertama, suka menetapkan standard yang tinggi, kadang-kadang tak realistik pun. Mereka kadang-kadang tak logik pun, tak masuk akal pun. Macam tadi kan, betul lah macam Abang Zat kata dalam toilet kau boleh shampoo, bro gigi, ubat gigi. Kadang-kadang kalau kita fikir tak logik pun, sama je. Dia susun sampah, dia tong sampah tu memang kena betul koordinat. Berapa tile letak tong sampah. Kan? Memang ada begini, masing-masing. Yang sampah pun nak disusun bayar juga kan. Ada orang jenis makan tu memang ada. Ni tak nafi. Makan tu kau boleh lauk sebelah kanan ni mesti ada lauk ni. Dia susun elok-elok, cantik je. Lepas tu bila dia tak tengok, dia tak nak makanan tu campur macam makanan kucing dia kata kan. Memang ada orang macam ni. Maknanya kau boleh cantik susun. Ini maknanya dia suka menetapkan standard yang tinggi yang kadang-kadang tak realistik pun. Tapi kalau ada pada kita kena muhasabah. Yang kedua, tidak sukakan kritikan dan sering tunda kerja sebab nakkan kesempurnaan. Jadi dia tak suka apa kritikan. Jadi kalau orang kata tak payahlah kau, no. Dia akan ikut SOP dia sendiri. Jadi ini adalah diri sendiri. Tapi kalau sampai menyebabkan dia mengganggu dan sebagainya. Dan yang ketiga, M yang terakhir adalah mudah demotivate. Maknanya dia tidak bermotivasi, mudah untuk tidak bermotivasi dan kerana dia takut tidak dipandang sempurna. Dan kalau ada sampai tahap ini, sampai ada kemurungan, depression, terganggu, emosi, stres, kan? Macam-macam ni, ya Allah, tak boleh tengok langsung. Kedut tak boleh tengok, susah tengok. Abang kali kena jumpa kepada pakar psikologis ataupun kaunselor berdaftar ataupun yang paling penting, paling kritikal jumpa pakar psikiatrik. Ini contoh ya. Maknanya sebab dia boleh menyebabkan kepada masalah kesihatan mental. Tetapi apapun, selagi mana kita boleh kawal, kita kawal. Dan sebenarnya contoh Kak Ida, bukan Kak Ida ni orang lain. Takut. Tak okey je. Yang penting jumpa pakar-pakar. Saya bukan pakar, tapi jumpa pakar supaya kita nak betulkan balik. Kadang-kadang kita takut terlampau ni menyebabkan kita terganggu. Tapi ada cara untuk menangani pasangan perfectionist ini. Saya kongsikan KKM. Bukan Kementerian Kesihatan Malaysia, tapi ada 3. Kejap lagi insya-Allah. Cantik Ustaz. Terbaik penerangan tadi tu. Betul. Dan sebelum kita kembali ke studio bersama dengan Kak Ida dan juga Abang Azad kita ada sedikit trivia tentang topik kita pada hari ini. Apakah itu
perfectionist dan OCD. Jom kita sama-sama saksikan. Saksikan. Melakukan perkara berulang kali kerana merasakan apa yang dilakukan sebelum itu tidak sempurna, selain sentiasa merasa resah, tertekan dan cemas, antara simptom penghidat gangguan obsesi kompulsif OCD. Dari segi statistik, 3% daripada populasi atau sekitar 900,000 rakyat Malaysia dianggarkan menderita OCD dan ianya sebagai jenis kecelaruan personaliti yang paling kerap ditemui. Namun ramai yang masih keliru antara OCD dan perfectionist ataupun individu yang sukakan kesempurnaan. OCD sering disalah anggap sebagai sifat yang sukakan kesempurnaan. Hakikatnya, penyakit OCD ini membawa maksud serta gejala yang berbeza, iaitu lebih dikenali sebagai penyakit was-was kerana mereka yang mengalami penyakit tersebut seringkali mempunyai perasaan ragu-ragu sehinggakan melakukan tindakan yang sama berulang kali. Sebaliknya, perfectionist atau kesempurnaan ini pula ditakrifkan sebagai sifat atau personaliti seseorang. Mereka mempunyai ciri-ciri seorang yang amat teliti, terancang dan sentiasa inginkan kesempurnaan dalam melakukan sesuatu perkara. Tahukah anda selebriti Hollywood yang merupakan seorang yang perfectionist antaranya ialah penyanyi hebat Justin Timberlake. Menurutnya, sikap perfectionist itu membuatkan dia tidak menyukai apabila melihat benda yang tidak disusun dengan rapi mengikut bentuk, saiz dan warna. Selain itu, bintang utama bersiri Harry Potter iaitu Daniel Radcliffe pula antara yang mengidapi OCD. Daniel mengakui dirinya menderita dengan penyakit tersebut sejak berumur 5 tahun. Menurutnya, penyakit ini membuatkan dia sentiasa mengulangi apa yang dilakukannya dan terlalu mementingkan kesempurnaan yang berlebihan. Justru dapat kita bezakan kesempurnaan atau perfectionist itu merupakan personaliti seseorang, sedangkan OCD pula adalah gangguan mental yang diakui oleh dunia perubatan. Saya rasa perkongsian dalam trivia tadi tu sangat-sangat memberi input dan manfaat kepada kita semua sebab ia membezakan antara OCD dan juga perfectionist. Tetapi kan saya tertanya-tanya juga, adakah mustahil ataupun adakah tidak mustahil untuk seseorang itu ada OCD dan juga perfectionist pada waktu yang sama. Mungkin dia saling berkait lah. Betul. Kalau macam Kak Ida sendiri kan Kak Ida. Adakah Kak Ida rasa Kak Ida ni seorang yang perfectionist kerana nak semua tu dalam keadaan teratur, kemas dan bersih. Tapi pada masa yang sama, ada tak rasa was-was untuk melakukan benda yang sama berulang kali? Dua-dua. Qul a'udzu birabbin nas. Kena mengaji betul. Dua-dua. Saya bila tengok tadi, Kak Ida rasa Kak Ida dua-dua sebab Kak Ida nak benda tu perfect dan juga Kak Ida ada perbuatan yang was-was yang berulang-ulang. Macam contoh kata basuh tangan berulang kali tu, sedangkan kita yang pegang. Macam contoh kita make up lah. Every time you lepas letak something, you nak lap, you nak basuh. Tak habis, you nak buat juga. So benda tu adalah benda yang memenatkan lah. Macam contoh, ada sekali tu macam kaedah orang kata macam kita ada anak. Anak kita kecil kan, kalau dia punya playroom kan, mainan mesti bisa sepal betul tak? You just imagine, I boleh susun Lego dia. Lego dia susun tau, ikut colour. Then I ajar dia macam mana untuk, okay, lepas main ni, you mesti perfect benda tu. Walaupun benda tu kecil, dia kena susun. So dia tak ada macam OCD. Dia mengganggu lah, dia mengganggu. Kadang-kadang saya fikir saya ganggu anak saya punya zaman dia budak-budak nak main-main kan. Tak. Dia sampai dia besar pun dia tahu ibu dia akan macam dia kena letak mungkin benda dia rasa benda tu adalah disiplin. Ya, tapi okey. Tak apa Ida. Okey, Ida dah mengakui perkara tu. Tapi apa yang lebih nak kita tekankan kat sini, adakah keadaan ini memberi masalah dalam rumah tangga Ida? Ya. Kalau yang dulu yes, sekarang tidak sebab okey, kalau saya kata yang dulu sebab saya mungkin dia ni dulu bukan orang yang perfectionist ataupun orang yang menitik beratkan tentang bukan kata tak bersih-bersih tapi mungkin dia bukan orang yang perfect macam saya. Macam kalau dia keluar sekejap kata dah sarung jeans.
keluar sekejap saya mesti nak basuh jeans tu. Even dah basuh. Selalu lelaki kan sekali kata kalau jeans tak boleh basuh berulang kan. Saya orang yang you buka sekejap balik, you mesti basuh. I tak boleh benda tu bergantung apa benda. Pakai sekali mesti basuh. Jadi benda tu jadi macam bertengkar jugalah. Lepas tu apa saja keadaan di rumah tu saya nak benda tu di tempat yang asal dia mesti elok letak dia. Macam ni tunjuk kalau kita letak macam ni, dia mesti macam ni. Dia tak boleh sikit sengit macam ni. Macam tu. Dia tahap macam tu. Gambar tu, kalau macam tu nampak sengit sikit, dah terus pergi betul. Tapi bila kita fikir balik kan, kenapa jadi macam ni? Kenapa benda ni semakkan kepala aku sampai tahap, tahu tak hati tu menangis sebab terlampau penat. Jadi bila kita ni sendiri, fikir sendiri, I tak boleh macam ni. Benda ni mengganggu rumah tangga, mengganggu anak punya pembesaran dan benda tu jiwa sendiri terganggu, kerja saya terganggu. Jadi saya macam saya tone down sikit, saya macam okey tak apa, kadang kita bila jadi je macam tu cepat-cepat macam mengucaplah astagfirullahalazim, kenapa macam ni kan. Ataupun zikirlah apa berbenda kejap bagi dia relax. Sebenarnya benda tu okey je, cuma tak ikut cara kita mungkin. Betul. Dan perbandingan ni juga macam Kak Ida adalah seorang yang sangat-sangat perfectionist yang betul-betul nak benda tu mengikut warna dan sebagainya. Tapi untuk Azad sendiri dengan Ira Shazira. Betul, kita nak tahu ni. Azad kongsikan yang anda berdua memang langsung tidak perfectionist, apatah lagi OCD. Saya tak tahu nak bubur-bubut semanalah, tapi yang pasti itu kan OCD dan perfectionist tu kan mungkin kami ambil half-half. Okey. Mungkin kami tak comply everything. Because dalam kadang-kadang benda-benda berlaku macam perfectionist ni kadang-kadang disebabkan pasangan kita juga. Contoh kan, si isteri suka biru, keluar pun pakailah biru. Tapi saya suka merah sebenarnya. Alright, so kita kena compromise lah. Apa salah kalau tak apalah biar I pakai biru lah. So benda tu yang susah nak menjadikan benda tu perfectionist ataupun OCD or whatsoever. So sama juga dengan pasangan saya juga. So we complement each other lah. So if kalau kita complement each other to the extent you takkan ada benda perfectionist, you takkan ada benda-benda OCD pun. Okey, Azad, sekejap saya menjelas sikit. Okey, tapi pernah tak kesempurnaan Ira, kesempurnaan Azad tu memberi satu orang kata rimas dengan masing-masing ni? Dia nak macam ni, dia nak macam ni, kita kena ikut juga cara macam. Ada tak memberi impact pada rumah tangga ataupun anda rasa benda tu disambut baiklah oleh kedua-duanya? Okey, kalau kita compromise each other, dia pasti takkan impact pada rumah tangga. Dia simple as that. Dia macam tu. Dia ego antara suami isteri give tu kan and take lah. kena give and take. Sebab kalau you tak give and take antara you punya pasangan, this is where benda ni datang. Betul. Dia akan jadi torture pada diri sendiri. Sebab si isteri ni, aku kena buat macam ni sebab suami aku ni perfectionist sangat. So benda ni is torturing your partner. Dan juga perhubungan tu Perhubungan sebenarnya. Tetapi kalau you compromise each other, like I say kan, kalau I have my own benda yang saya suka. Saya suka colour-colour macam ni. Saya suka makanan-makanan macam ni. Ada, especially wife saya kan orang Timur. Dia Kelantan. Ni orang Penang. Okey. Saya sampai ke hari ni, saya tidak makan budu. Sampai ke hari ni. Tapi itu tak menunjukkan saya ni orang kata but Ira dia compromise. It's okay kalau dia tak makan. Dia no, you kalau kahwin dengan perempuan Kelantan, you kena makan budu. Dia jadi paksaan pula kalau Sama juga bila dia datang Penang, I tak pernah paksa you makan nasi kandar. Okey. So you suka kan nasi kerabu, nasi hari Khamis, hari Selasa. Tapi Kerabu ke Khamis okey. betul. Dan maaf saya mencelah sebab kita punya masa pun sedar tak sedar dah nak habis dah sebenarnya. Patut kena panjangkan. Banyak nak cerita ni. Dan untuk Ustaz Azam sendiri kan, apabila Ida Muin dah berkongsi, Izzat juga dah berkongsi, adakah perfectionist ni sering kali dikaitkan juga dengan seorang yang cerewet? Dan tadi ada juga tips yang Ustaz nak kongsikan juga kan? Terus boleh rumuskan Ustaz Azam. Silakan. Ringkasnya insya-Allah. Terima kasih Aida Fahri. Ingat dah tak ingat saya tadi kan? Baik, saya teruskan. Sebenarnya memang betul. Wujud orang yang seperti mana saya pernah jumpa yang memang tulis tu guna pembaris. Maknanya nak tulis tu A, B, C, D, E, sampai Z tu menggunakan pembaris. Subhanallah. Ini wujud. Maknanya memang ada orang. Maknanya ada orang kata perfection cerewet ke apa, saya tak beranilah nak cakap kan. Sebab apa? Setiap orang ni dia ada bahagian-bahagian masing-masing. Sebab saya akan kongsikan cara menangani pasangan yang mungkin ada perfectionist ini. KKM. K yang pertama, kenal pasti keinginan dan kecenderungan pasangan perfectionist di bahagian mana.
Mungkin dia ada yang jenis perfectionist yang hanya di tempat tidur ataupun baju, kain saja. Tapi di toilet dia langgar je. Mungkin di tempat makan dia langgar je, di dapur dia tak ada masalah pun. Mungkin dia hanya di dalam kereta. Kereta dia memang ada tong sampah, tak ada sampah langsung. Hebat. Ya, tapi mungkin di tempat lain sebagai contoh di kasut dia semua dia tak kisah. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan penonton, dia yang pertama kenal pasti pasangan kita punya keinginan. Dia pro belah mana? Apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Itu sebab macam seperti kata Azad tadi lah, betul lah. Kita kena pandai meraihkan pasangan kita. Jangan kita ikut kita je. Dan yang kedua apa dia? Kekalkan komunikasi yang berkesan dengan pasangan, bincang dan sentiasa ada yang kata Yaina tadi, give and take. Kena ada. Macam tarik rambut dalam tepung tak selerak, rambut tak putus. Kekalkan komunikasi, bincang sentiasa each other. Kita kena sentiasa ada perkara ni. Dan M yang terakhir apa dia? Minta pandangan pasangan bila nak buat satu dan buat kebaikan bersama. Jangan ego. Ini yang paling penting tuan-tuan puan. Maknanya kita minta pandangan. Kadang-kadang pasangan kita yang perfectionist ni, mereka ada pandangan mereka sendiri. Seperti mana kan mereka nak baju macam ni, mereka susun macam ni. Kita sebagai seorang pasangan, suami ke isteri, tak kira lah apa pun kita, bila mana pasangan kita seorang yang suka string meja string katil dan sebagainya, katil ketat semua, kita kena raikan. Tapi waktu yang sama janganlah tidur pun nak tegak aja, sanggup duduk bawah. Tak boleh berkedut. Sanggup duduk bawah, tutup kejong aja. Sebab apa? Tak nak selimut pun gerak pun payah juga. Begitu Ustaz ya. Maknanya ini yang kita nak. Jadi apa pun pasangan kita, perfectionist ke apa ke, saya akan kongsikan di sini di Instagram saya, Azam Al-Kankari, insya-Allah. Maknanya apa pun pasangan kita tak kisahlah, yang penting kita kena terima each other, kena sangka baik, dan kalau ada gangguan mental sebagainya, rujuklah kepada pakar-pakar kesihatan mental, dan apa pun kita menanganilah pasangan kita yang perfectionist, yang sempurna ini dengan kebaikan dan lengkap melengkapi. Ini cantik. Jangan mencari kesempurnaan, tapi carilah persamaan sesama kita. Wallahu a'lam. Moga bermanfaat insya-Allah. Cantik dan terima kasih Ustaz seringkasnya. Tapi kalau nak dapatkan tips lebih lanjut mungkin ke Instagram Ustaz Azam lah tentang topik kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz. Dan sekali lagi ucap terima kasih kepada Azad dan juga Ida kerana bersama kita pada hari ini. Betul. Salam untuk pasangan anda dan selamat menyambut Ramadan yang masih tersisa ni. Okey, ada pesanan yang nak diberikan? Pesanan saya pada Aida, jangan balik terus pergi cuci baju tu. Apa pun, thanks for you guys jemput kami juga. Betul. This is Wakil. something satu topik yang sangat nice sebenarnya untuk pasangan kita dengar, sebab end of the day we appreciate each other, so kita hindarkan daripada benda-benda macam ni lah. Betul. Wow, okey, terima kasih banyak. Nak bantai ramah-ramah bagi aku je. Okey, okey. Rindu bantai hari. Okey, Ida ada kata-kata Tak ada kata-kata, dia dah cakap dah. Okey, baik. Okey, mungkin Sekali lagi, apa yang kita dapat simpulkan sebenarnya nak ialah keadaan ini sebenarnya adalah satu orang kata kehidupan sebenarnya, tetapi bagaimana ia memberi impak kepada kehidupan kita, itulah yang akan menentukan bahawa perfectionist OCD ini memberi satu benda yang negatif ataupun tidak. Betul. Raikan pasangan kita dan perlu ada kompromi. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Ida, kepada Abang Azad dan kepada anda. Jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari Ini, dan dalam segmen tajaan sekarang ni, Yana bersama dengan dua orang tetamu yang cukup istimewa. Kita bersama dengan Diana Bu yang merupakan Ketua Pegawai Pemasaran Lazada Malaysia dan juga senior saya, Sharifah Syahira. Apa khabar semua? Baik. Okey, hari ini nak bercerita tentang Moreh bersama Lazada. Okey, Diana mungkin boleh mulakan. So, Moreh dengan Lazada diilhamkan sempena bulan Ramadan Raya, sebab kita nak memberi kembali kepada masyarakat Malaysia sambil menghibur through our feature called Shoppertainment, where it's going to be on Last Live di aplikasi Lazada. Okey, dan hostnya adalah saya dan juga Haziq. Jadi hari ini saya pun rasa berbesar hati juga. Okey, lepas tarawih kita akan buat pukul 10 ke atas, 10 ke 11, sebab banyak benda. Bukan Moreh ni orang kata selalu lepas tu kita akan buat jamuan lah, minum-minum pula dekat surau kan. Tapi di situ juga kita akan memberi info banyak juga tentang seronoknya tak lama lagi beraya, dengan di mana banyak benda Lazada akan tawarkan. Dan juga kita akan interview bersama dengan artis-artis.
Artis punya hebat-hebat, dia akan hiburkan dia juga dan kita akan bertanya info juga. Kadang-kadang More ni kita cerita pasal jamuan tapi kita akan mana tahu kita boleh cerita pasal ilmu. Kita akan kongsikan malam ni dalam 1 jam padat di YouTube TV3. Okey, selama 1 jam lah. Selama 1 jam. Okey, dan apa sebenarnya yang penonton semua akan harapkan daripada More bersama Lazada ni, Diana? So saya ada 3 tip untuk penonton ya. So malam ini di live stream ini kita akan ada beribu voucher, RM23 voucher with no minimum spend. That you can buy anything that you want, so that voucher ni boleh dipakai untuk whether you're preparing for Raya ke or Ramadan, and you can buy anything during our Lazada Ada Sentuhan punya campaign. Di sana kita ada jimat hari-hari, our everyday low price, and everyday free shipping juga. Wow. Right? So that's the first tip. Second tip is we also will be having nikmati tawaran yang bernilai 55 sen semasa live stream tu. So we have a little pink bag di live stream kita. You tekan the pink bag, all the barang-barang ada kat sana. So you can see now by now. Okey. 55 sen ya? Ya. Harga barang tu jadi 55 sen? Jadi kena buka lah apps selalu. Kena standby. Kena masuk app untuk dapatkan. And the voucher RM23 you kena collect ya. Okey. Yeah. And the last tip yang paling penting is we will have a winner untuk peraduan More bersama Lazada ini akan menang 1 tahun free shopping spree dengan Lazada. Okey. Where setiap bulan kita akan berikan RM1,000 ke dalam Lazada wallet sebagai kredit selama 12 bulan. So seorang akan menang sebanyak 12,000 setahun. And kita akan riliskan pemenang dia setiap hari dari hari ini sampai 30 April. Yes. 30 April. Yes. So hari ini dia akan announce one of the winner dekat Lazada My tu semua. So nanti kena shopping banyak. Siapa banyak shopping lagi dekat Lazada akan banyaklah kata insya-Allah boleh menang. Tawarkan hari-hari daripada hari ini sampai 30 April RM1,000 ya. Yes. Okey, di wallet Lazada. Yes. Lazada wallet. Okey. Tapi hari ini ada artis juga. Siapa hari sebab ini? kita ada Zizi Kirana, Hafiz Hamidun, kita ada Siti Sarah di rumah, kita ada Ernie dan Syamil dan kita ada Hel Husaini. Wow, ramai. Lepas dia nyanyi, dia akan borak dengan kita. Kita akan sembang makan. Kita nak tahulah tips-tips mereka kan. Semua nak tahu macam mana Ramadan diorang ni. Betul lah juga. Dan More bersama Lazada ni dah daripada awal Ramadan hari tu? Ya, baru malam ni kita akan buat. Okey, di ni YouTube. malam pertama lah. Okey, jadi platformnya tadi diberitahu ada beberapa platform yang akan live serentak. Mungkin boleh kongsikan sekali lagi. Jadi malam ni kita akan live bersama dengan Haziq. Jadi hari ini ada artis juga. Kita akan ceritakan keistimewaan Lazada yang tawarkan di mana kita ada hadiah banyak menarik kepada pengguna yang menggunakan khidmat Lazada, yang shopping banyak dan akan kita bagi rewards pada anda. Dan juga banyaklah dari sampai ni setahun nak cerita ni. Bukan saja malam ni pada 23 April, dah malam ni, ya. Okay, so watch it live di last live di aplikasi Lazada, TV3 YouTube dengan Bulan punya Facebook Live. Jadi ada apa-apa lagi nak diwawarkan, Diana? Shop now. Shop now. Sekarang kena buka lah. Kena rajin-rajin. Lazada. Banyak benda. Saya pun semalam dah beli juga Lazada. Awak pun sibuk. Kalau Kak Syarah sendiri, apa antara barang-barang yang selalu Kakak shopping dekat Lazada? Barang rumah lah. Barang walaupun barang repair, walaupun tak payah pergi hantar. Kalau serika tu rosak ada benda yang sikit-sikit, saya beli juga. Juga saya beli macam-macam. Anak saya jangan cakap lah. Instrumen semua belilah. Jadi saya seronok. Tiba-tiba Lazada pula offer kita. Kita pula Allahu Akbar. Terima kasih lah. Rezeki. Terima kasih ya. Terima kasih. Buka aplikasi tu keluar gambar kakak sekeluarga. Ya Allah, kat TikTok pun ada. I suka you. Anak I pun berlakon sekali. I pun dah jadi wajah. You tengok I baju ni. Tadi Farid kata I maskot. Ya, sabarlah. Okey, terakhir sekali mungkin Kak Sharifah sendiri ada ucapan Ramadan yang nak diberikan kepada mereka di luar sana yang menyambut Ramadan. Baiklah, balik pada rakyat Malaysia. Alhamdulillah, teruskan kata puasa di bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan sajalah nikmatnya, jadi teruskan berpuasa, jangan tinggal. Kalau dah tak tahan sangat, itu lain ceritalah. Kita jadikan semoga kita jadi orang yang zuhud. Kita cuba. Semoga dirahmati ya.
Selamat menyambut bulan Ramadan dan insya-Allah kita jumpa di hari kemenangan. InsyaAllah. Ya Allah. Amin. Sekali Amin. lagi terima kasih kepada Diana Bu yang merupakan Ketua Pegawai Pemasaran Lazada Malaysia dan Sharifah Syahira yang merupakan hos Moreh bersama InsyaAllah jumpa Lazada. malam Dan ni. kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan Moreh bersama Lazada pada Jumaat ini 23 April jam 10 malam di YouTube TV3, Laz Live, YouTube Lazada, FB Lazada dan FB Oh Bulan malam ini pukul 10 sampai 11 malam. Terima kasih sekali lagi dan kepada anda, seterusnya kita nak berhibur bersama VE. Menyarung sepatu, aku pandu laju, ingin jumpa denganmu. Senyum di pagi hari, berdebar rasa hati, ku bertemu lagi si jantung hati. Mengapa kaki tergetar-getar, walau biasa bertentangan mata, dalam hati tak siapa tahu. Tunggu punya tunggu bulan tak timbul-timbul, resah gelisah di mana dia, aku tertanya-tanya, apakah mungkin terlupa janji kita. Bersama bulan jatuh ke riba, tak pernah ku jemu, oh merindukanmu. Mengapa kaki tergetar-getar, walau biasa bertentangan mata, dalam hati tak siapa tahu. Janji-janji kita, tunggu bulan tak timbul. Di mana dia, aku tertanya-tanya, apakah mungkin terlupa. Mama bilang jangan selalu hidup tinggi. Mama kata hidup bagaikan pelangi. Mama kata tunggu sampai akhir detik lagu ini. Tunggu. Okey, itu dia. Tunggu dari kumpulan VE. Satu buah tangan terbaru dari kumpulan VE yang dah lama tidak muncul di dalam industri muzik kita dan akhirnya kembali setelah khabar 13 tahun. 13 tahun. Okey. Jadi sebelum kita nak tanya tunggu tu, kenapa tunggu lama sangat tu sampai 13 tahun tu? Okey, Pak Kizaf, silakan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, 13 tahun tu sebenarnya banyak perkara yang on the personal side lah, kita punya kehidupan the family dan kita punya career on the other side, apa benda tu semua. Itulah
mengambil masa yang a bit panjang lah. So bila kita nak kembali balik menyanyi ni pun banyak perkara yang kita nak perlu assess ataupun kita nak menilai, especially dari segi lagu macam mana kita nak buat kan, and then dari segi lirik ni, dari segi image dia dan keseluruhannya itulah. So dah betul-betul bersedia, baru kita keluar. Alhamdulillah. Terhasilnya Tunggu ni lah. Ya, Okey, betul. cerita mengenai lagu Tunggu ni, penciptanya, liriknya. Kamu macam juga ada terlibat dalam lirik tu okey, mungkin boleh ceritakan. Siapa yang menciptanya? Saya, Zaf, Mullah. Lepas tu muzik ada DJ Uno dan juga AJ. Pop Syafid. Lepas lagu ni sebenarnya kisah seorang anak lelaki kepada ibunya. Lagu ni ditujukan kepada ibunya sebenarnya. Yang Macam tak ni sabar, dia yang perasaannya apa tu? Dia sebenarnya kan kita orang dapat idea ni disebabkan PKP, bukan kan? PKP ni semua kan. Semua orang nak berjumpa dengan mak kan. Tapi selalunya kita akan berjumpa, selalunya kita bercerita tentang momen bila berjumpa. Tapi perjalanan daripada awal sampai nak menuju ke ibu tu tak ada orang pernah bercerita. So perjalanan tu yang kami ceritakan dalam lagu Tunggu ni. Yes. Yang excitement lah. Okey, dan setakat hari ini bagaimana penerimaan oleh mereka menyaksikan VE kembali? Alhamdulillah, lagu Tunggu ni baru-baru ni saya semalam baru tengok IG, ada satu sahabat kami daripada Indonesia. Siapa nama dia? JB Macho cover lagu ni dalam dia punya IG. Dan dia tag VE, so something yang surprising lah, sampai Indonesia pun sekarang alhamdulillah dah terdapat menerima dan diorang buat cover on that song. Okey, tapi genrenya bila kita dengar tu memang tak lagi jauh. Memang kalau lihat saya sejujurnya membesar dengan VE juga. Dengar lagu-lagu VE jadi kita tahu. Jadi bila kembali ni memang orang kata itulah VE. Okey. Baik, dan tentang klip video ni macam mana pula pembikinannya dan bagaimana idea ringkas ini boleh ceritakan? Okey, sejujurnya masa kita decide untuk kita nak keluar balik dengan single ni dan like I said lah, banyak benda yang kita fikirkan apa yang kita nak buat dan dari sudut lagu dia dan juga yang video tu, I think the conclusion tu yang kita dapat, we have to try and keep it as simple as possible. Okey. Itulah kan. So dekat situ yang baru kita dapat tonjolkan maturity of VE itu sendiri selepas 13 tahun dan juga saya rasa dari segi video tu kita tak perlu nak try too hard untuk nak ada jalan cerita yang sangat dalam atau apa, sebab lagu dia pun is very light and easy listening kan. Jadi dia punya video clip dia tu perlu ada that rasa tu, jiwa tu. Rasa tu kan. Dia kena happy kan. Orang tengok pun selalu orang senyum macam tu. Lain-lain semua dah cakap seorang kita sekarang. Okey. Mungkin tadi ni kita khaskan apa pesanan kepada para penonton, juga peminat-peminat VE dan juga lagu Tunggu ini. Mungkin boleh kongsikan bersama mereka. Okey, untuk peminat-peminat VE, you can follow, anda semua boleh follow kami punya social media @_VE official, correct? Lepas tu VE on TikTok, VE on YouTube for our latest updates, and with the release of lagu Tunggu ni, kami juga ada release lagu kedua, Antara Cinta dan Gairah, yang ada di YouTube sekarang. So siapa yang belum tengok, sila jemput, support insya-Allah. Okey, baik. Terus ikuti VE dan lagu terbarunya Tunggu dan akan datang. Lagu yang akan datang nanti. Okey, terima kasih sekali lagi kepada VE. Kami nak share sikit malam ni, kalau boleh jangan lupa kami ada berada di Shopee nanti. Untuk persembahan malam ni. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi bersama dengan VE dan kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana bersama kami sehingga penghujung siaran pada hari ini. Baik, bercakap mengenai topik hari ini, yang penting apa-apa jua pun jangan sampai memberi impak negatif dalam kehidupan kita. Itu yang pastinya. Betul. Janganlah terlalu obses nak kesempurnaan, sedangkan tidak ada orang yang sempurna kecuali yang menyempurnakan. Baik, esok di WHI Extra, saya dan juga Hawa akan bersama untuk menghiburkan hari Sabtu anda dengan topiknya Fashion Menjelang Raya. Sesuai, orang perempuan selalu membincangkan topik mengenai fashion menjelang Hari Raya. Saya tahun ni insya-Allah ringkas saja, tapi apa yang pasti esok bersama dengan Uyana dan juga Hawa. WHI Extra. Tapi kalau Farin untuk tahun ni baju raya warna apa? Saya banyak semua baju tahun lepas, warna semua dah ada dah. Wah. Dahsyatlah. Baik, kami undurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini.
bijak mengatur, mengurus wartawan.